Hai, saya Syamil. Saya memegang watak sebagai Encik Rahman aka Counselor. Hai, saya Ishraq, memegang watak sebagai Alif aka Suami. Hai, saya Abi, memegang watak sebagai Fatin aka Penyondol. Hey, kejap. Hai, saya Aidil, memegang watak sebagai Aisyah aka Isteri. Hai, saya Iqbal, memegang watak sebagai Hadi aka Anak. Aduh, salah pula. Boleh masuk? Ini nak buat apa tu? Tak ada, buat kerja sikit je. Kenapa? Bila kita nak kahwin? Alah, you ni pun nantilah nanti. Sabut dah sekarang ni dengan anak dan bini tak cerita lagi ni. Okay? Isteri okey lah, bagi dia kahwin. Dia okey tu. Dia pun diam kat rumah tu, tak buat apa pun. You tengok you ni makin kurus lah. You penat kerja ke? Biasalah, lelaki dan Kesian lah tengok you sekarang ni. Kuat cari duit nak kahwin dengan tahu pun. Boleh urut tak? Boleh sini. Oh, sedapnya. Itu macam ayam pun. Ya Allah. Mana you sakit ke mana you sini je? Sini. Ibu. Lepaskan yang body. Abang, apa yang abang buat ni? Siapa dia? Ni Fatin. Saya tak kisah dia dari abang. Oh, rupanya selama ni abang minta cuti, overtime apa semua, rupanya sebab perempuan ni. Apa kurangnya saya abang? Macam-macam saya dah bagi. Saya dah bagi duit, anak macam-macam saya dah bagi. Apa kurangnya saya abang? Takkan sebagai besar je daripada saya, abang sanggup curang dengan saya? Dah! Hadi! Mulai sekarang dia bukan ayah kamu. Jom balik! Kenapa dengan bini you? Dia gila. Entahlah you. Berani dia cakap dia besar. Ayah apa dapat kot dalam office ni. Kalau tak ada apa? Ya. Assalamualaikum semua, apa khabar? Salam. Macam mana kedudukan sekarang, selesa ke? Okey, Selesa? Okey, baik. Sebelum kita teruskan, saya nak berkenalan lah dengan Puan, dengan Cik dan juga anak. Nama saya Alif. Panggil Cik Alif saja. Ini isteri saya. Nama saya Aisyah. Ini anak saya Hadi. Okey. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Encik Rahman. Saya merupakan kaunselor lah kepada awak semua. Dan saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi datang untuk sesi kaunseling kita pada hari ini. Okey, sebelum tu Encik Alif dengan Puan Aisyah pernah tak mengikuti mana-mana sesi kaunseling ke sebelum ni? Tak pernah lagi. Saya pernah. Okey, tak apa. Saya akan terangkan sedikit lah berkenaan dengan sesi kita, di mana di sini saya sebagai kaunselor dan awak semua sebagai klien saya, di mana segala apa yang diceritakan oleh Puan Alif dan juga Puan Aisyah dan juga Hadi akan saya simpan sebagai rahsia di antara kita dan saya akan sembahkan pada pihak yang ketiga lah. Tetapi diingatkan sekiranya ada perkara yang melibatkan ancaman nyawa ataupun berisiko tinggi terhadap awak semua, saya terpaksa untuk bawakan sesi kaunseling ini pada pihak wajib lah untuk melindungi Encik Alif, Pak Aisyah dan juga Hadi. Setakat ni jelas apa yang saya jelaskan? Jelas. Okey, baik. Okey, baik. Boleh kita mulakan sesi kita? Boleh. Okey, baik. Saya dah lama perhati daripada awal lagi. Saya jumpa Alif, Aisyah dan juga Hadi. Saya rasa dari segi raut wajah awak semua ni, awak ada masalah sebenarnya. Sebenarnya awak datang sini ni sebab apa sebenarnya?
Okey lah, saya beritahu lah ya. Saya perasan anak saya Hadi ni semenjak ni perangai dia dah berubah. Dia jadi more pada pasif. Dia jadi pendiam, dia suka berkurung dalam bilik. Pula tu bila saya nasihatkan, saya tegurkan dia melenting. So dia tak pernah melenting yang tu. Dan ada pernah sekali tu bila saya tegur dia sampai lari dari rumah. Tak balik-balik rumah. Jadi Alif, Aisyah dan juga Hadi datang sini untuk buat perubahan pada Hadi lah ya. Gitulah kira-kiranya. Okey, tadi Encik Alif ada cakap Hadi ni sekarang dia jadi seorang pendiam, merontak, berkurung dalam rumah. Sebenarnya Hadi ni dulu macam mana sikap dia? Dulu dia tak macam ni pun. Dia macam budak lain, happy go lucky, budak yang ceria. Boleh kata Hadi ni seorang anak yang baik lah. Kadang dia tolong mak dekat dapur. Dia pun sebenarnya tak pernah lawan cakap saya. Okey, tak apa Encik Alif. Puan Aisyah okey ke? Puan Aisyah selesa ke? Okey Puan Aisyah, sebenarnya Puan Aisyah, bila sebenarnya Puan Aisyah perasan perubahan pada Hadi ni? Adakah ada apa-apa yang jadi dekat rumah ataupun dia memang jadi sekali mata saja secara tiba-tiba? Cik Rahman, saya tak tahu macam mana dekat Cik Rahman. Saya dah banyak kali tanya dia Cik Rahman. Saya rasa Cik Rahman kena tanya kat dia sendiri untuk macam mana, kenapa dia boleh berubah macam tu. Sebab saya dah cuba tapi dia tak nak beritahu. Okey, tak apa pun. Hadi okey? Okey. Hadi, tadi ayah dia bagi tahu yang Hadi ni dulu orangnya gembira, selalu gelak-gelak. Tapi kenapa sekarang Hadi suka duduk sorang-sorang dan tak nak main dengan ayah? Kenapa? Sebenarnya macam ni, ibu dengan ayah sekarang selalu marah saya. Saya selalu sangat nampak ibu dengan ayah bergaduh. Itu sebab saya keluar dari rumah. Saya keluar bermain dengan kawan saya. So saya tak perlu nak duduk rumah tu. Hari tu saya dengar ibu dan ayah bergaduh. Lepas tu saya terdengar juga ibu cakap yang ayah ada perempuan lain. Jadi kalau boleh saya tak nak lah ayah saya kahwin dengan orang lain, ada isteri lain. Oh, jadi Hadi nampak dekat rumah mak dengan ibu dengan ayah selalu bergaduh. Ya, dan saya paling tak suka kali ibu dan ayah bergaduh. Okey. Selain daripada tu, ada lagi tak selain daripada bergaduh? Apa lagi yang Hadi rasa sedih yang ada dekat rumah? Ada, kalau dulu selalunya ayah akan bawa adik pergi jalan-jalan. Tapi sekarang dah tak ada dah. Lepas tu satu lagi apa yang adik perasan, kalau ibu jumpa dengan ayah je, mesti dia orang akan bergaduh. Okay, tak apa. Baiklah, saya rasa berdasarkan apa yang Hadi ceritakan ni, saya rasa punca kenapa Hadi jadi macam ni adalah mungkin disebabkan konflik di antara Puan Aisyah dan juga Encik Alif sebenarnya. Mungkin dia rasa tertekan di rumah ataupun dia rasa takut bila situasi dia dalam rumah. Jadi saya rasa sebab itu dia banyak habiskan masa dengan kawan-kawan dekat luar sampai balik lewat malam. Ya Allah, Cik Rahman, saya tak tahu benda ni berpunca pada saya, Cik Rahman. Betul ke Cik Rahman yang Cik Rahman cakap ni? Ya Puan, saya rasa macam tu lah Puan. Tak apa Puan, saya rasa cukuplah kita tahu apa yang Hadi ceritakan pada kita. Dan saya rasa kita boleh berhenti dulu sesi kita pada kali ini. Saya akan tetapkan tarikh dan juga waktu pada sesi yang akan datang lah. Boleh? InsyaAllah. Assalamualaikum, apa khabar Encik Alif, Puan Aisyah? Sihat? Alhamdulillah Cik Rahman, kami okey je semua. Cuma sedihlah sikit sebab dapat tahu pasal berita anak kami pada minggu lepas tu. Cuma ada juga keseronokan, kegembiraan sedikit sebab kami dapat tahu kenapa dia berubah jadi macam tu. Sebenarnya Puan ni semua atas usaha Puan dengan Encik Alif datang sini untuk cari jalan penyelesaian. Saya ni sebagai kaunselor, saya cuba untuk bantu saja, ya Puan. Jadi dah bersedia ke untuk sesi kita kali ni? InsyaAllah kami rasa kami lebih sedikit bersedia untuk bincang kali ini. Saya akan cuba.
Bagus Encik, saya seronok dengan apa yang Encik cakap tu. InsyaAllah kita cuba sama-sama untuk bantu capai satu perubahan yang baik untuk anak puan dan juga anak Encik Alif. Okay, sebelum kita nak sambung berkenaan dengan sesi yang lepas, saya ada soalan saya nak tanya dengan Encik Alif dan juga Puan Aisyah. Saya tanya Encik Alif dulu dah ya. Encik Alif, hubungan Encik Alif dengan keluarga Encik Alif sendiri sebenarnya macam mana? Baik ke atau sebaliknya? Maksud Cik Rahman hubungan keluarga sekarang atau keluarga di kampung? Keluarga, maksud saya mak ayah. Oh, mak ayah. Adik-beradik. Okey, secara jujurnya hubungan kami adik-beradik keluarga tak ada masalah pun. Everything is fine. Cumanya hubungan saya dengan ayah tak berapa baik, agak renggang sedikit. Sebabkan ayah saya ni kahwin dua. Ayah saya kahwin dua, jadi saya lebih rapat dengan mak saya lah berbanding ayah saya. Lepas tu pula ayah saya ni pula jarang balik rumah kan. Saya perasan setiap kali dia balik rumah, mak saya ni akan gaduh ayah saya. Mungkinlah sebab itulah ayah saya ni jarang balik rumah. Sebab ada stres agaknya. Encik Alif ada berapa orang adik-beradik? Adik-beradik saya ada 4 orang. Semua perempuan. Saya seorang je lelaki. Oh, okey. Tadi Encik Alif ada beritahu yang Encik Alif ni berpoligami. Kahwin lagi satu lah kan? Ya, betul. Waktu tu Encik Alif ingat tak Encik Alif umur berapa masa tu? Seingat saya masa tu saya umur 14 tahun. Itu pun saya tahu daripada mak saya selepas ayah saya berkahwin lagi. Kita apa dia? Puan Aisyah pula macam mana? Macam mana dengan keluarga Puan Aisyah? Hubungan dia macam mana? Keluarga saya ya. Keluarga saya ada 5 adik-beradik, termasuk saya, dan saya anak yang keempat. Keluarga kami sangat rapat lah. Hubungan kami sangat rapat. Walaupun hubungan kami rapat, saya tidak dimanjakan lah macam mana anak orang lain. Saya diajar untuk berdisiplin. Jadi apa yang saya nak mesti saya dapatkan sendiri. Jadi apa yang saya faham, untuk Encik Alif ni hubungan dengan keluarga dia sangat rapat. Tapi dia ada isu dengan ayah ni lah, dengan ayah dia berpoligami. Jadi mungkin ada sedikit masalah kat situ. Untuk Puan Aisyah pula, hubungannya rapat juga. Tapi Puan Aisyah lebih dididik untuk berdikari. Apa yang Puan Aisyah nak, semua Puan Aisyah usaha sendiri, kan? Okey, Encik Alif, berkenaan dengan ayah Encik Alif tadi yang berpoligami kan? Ya. Penerimaan Encik Alif dengan adik-beradik tu macam mana Encik Alif? Pada awalnya kami memang tak boleh terima lah. Siapa je sanggup tengok mak dia diluarkan kan? Lepas tu, tapi macam mana pun kami terpaksa akulah dengan keinginan ayah kami. Jadi kami ambil benda tu sebagai benda positif lah. Yelah, ayah kan, kita tak boleh nak halang, kita tak boleh nak melawan mereka. Lagipun masa tu Encik Alif baru umur 14 tahun kan. Ya, betul. Jadi Encik Alif tak boleh nak bersuara, nak suarakan pendapat. Memang Encik Alif terima je lah. Ya, kan? betul. Okey, lagi satu, dekat rumah ayah tak ada. Jadi siapa yang selalu kemas rumah, buat kerja-kerja rumah, siapa? Jujur saya cakap, saya ni anak bongsu kan. Jadi semua benda tu mak dengan kakak-kakak saya yang buat. Memandangkan ayah saya jarang kat rumah, so beban kerja tu semua mereka yang buat. Encik Alif ada tolong? Saya tak pernah tolong pun. Saya tak pernah tolong pun mak saya buat kerja rumah, tak pernah tolong pun kakak saya buat kerja rumah. Memandangkan mak saya sendiri pun tak pernah ajar saya. Dan apa yang saya nak, saya dapat. Jadi saya nampak corak keluarga Puan Aisyah dengan Encik Alif ni sangat berbeza. Yang mana Encik Alif, dia seorang yang memang dilayan oleh kakak dengan mak dia kan. Apa yang Encik Alif nak, semua Encik Alif dapat. Tapi beza dengan Puan Aisyah, Puan Aisyah memang kena usaha sendiri. Senang cerita tak dimanjakan lah oleh mak ayah dia. Okey, saya rasa cukup dulu sampai sini. Kita teruskan dengan kita punya sesi yang lepas. Boleh? Boleh, insyaAllah. Berkenaan dengan sesi yang lepas,
Hadi yang diberitahu yang mana dia takut, dia trauma disebabkan Puan Aisyah dengan Cik Ali bergaduh. Hadi juga dengar Puan Aisyah ada cakap Encik Alif nak kahwin lain. Betul ke Puan Aisyah? Puan Aisyah cakap macam tu. Saya tak tahu dah Cik Rahman. Saya tak boleh nak fikir dah Cik Rahman. Saya dah penat dah fikir pasal benda ni Cik Rahman. Tak apa Puan, saya faham. Puan bertenang dulu, Puan ambil masa dulu. Kalau Puan dah bersedia, Puan boleh teruskan lah. Jadi Cik Rahman, dah lama saya pernah dengan Cik Rahman. Saya seorang yang bekerja. Jadi saya akan pergi pejabat daripada pagi sampai petang Cik Rahman. Balik dari saya bekerja, saya akan kemas rumah, memasak, jaga anak saya Hadi tu, dan macam-macam lagi saya buat. Tetapi suami saya ni pergi kerja, balik tidur. Itu je dia buat kat rumah. Kadang-kadang beli rumah pun dia buat. Sejak semenjak ni Cik Rahman, saya dah perhatikan perangai dia dah berubah Cik Rahman. Dia dah tak hiraukan saya dengan anak-anak saya. Tak nak selama selepas saya dapat tahu dia curang dengan saya Cik Rahman. Dia curang dengan saya Cik Rahman. Oh, jadi Puan Aisyah sedih sebab Puan terpaksa buat semua kerja tanpa bantuan suami Puan. Dan Puan nampak perubahan yang berlaku pada suami Puan. Dan sekarang ni pula suami Puan ada perempuan lain dan buat keputusan untuk kahwin dengan perempuan tu pula. Ya Cik Rahman, apa salah saya Cik Rahman? Apa kurangnya saya Cik Rahman? Saya rasa disisihkan Cik Rahman. Okey, tak apa. Puan bertenang dulu. Puan ambil masa Puan dulu ya. Cik Alif, Ya. sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya? Kalau betul apa yang Puan Aisyah cakap tu, kenapa Encik buat macam tu? Saya sendiri yakin, saya tahu ya, Encik Alif sendiri ada jawapan Encik Alif sendiri. Cik Rahman, saya tahu benda ni menyakitkan hati. Saya tahu yang saya akan dipersalahkan. Tapi pernah tak dia letakkan kedudukan saya? Dia tak pernah rasa apa yang saya alami. Dia tak pernah tanya pun apa yang saya rasa. Sebenarnya saya sendiri pun dah penat dengan dia ni. Apa Cik Rahman rasa? Balik pada kerja je terus kena marah dengan isteri. Pula tu apa yang Cik Rahman nak dia tak bagi. Dah lah dia marah, bertengking-tengking Cik Rahman. Semua ni alasan abang je. Penatlah apalah. Tak fikir pasal saya. Orang fikir pasal abang penat. Sabar Puan. Encik Alif sabar. Kita datang sini, kita nak bincang, kita nak cuba selesaikan masalah, bukan untuk bergaduh. Kalau sini awak bergaduh, kat rumah bergaduh, tak ada beza, betul tak? Tak Cik Rahman macam ni. Saya ni selalu direndah-rendahkan. Dia ni selalu comparekan saya dengan kawan-kawan suami dia. Diorang ni macam cakap, okey tengok tu, kerja, gaji besar, kereta besar. Pula tu dia selalu comparekan saya dengan adik-beradik dia. Mana adik-beradik semua tu apa ni berpendidikan tinggi lah kononnya. Dia kata dia malu dapat lelaki macam saya ni. Macam mana saya tak terasa Cik Rahman? Pula tu saya sebenarnya kesankan dengan anak saya. Tak apa Cik, teruskan, saya dengar. Sebab apa tu? Disebabkan kita orang ni selalu gaduh. Ada pernah sekali tu saya terpukul Hadi. Encik terpukul hati. Sebab apa tu Cik? Macam ni, satu hari tu macam time kita orang gaduh tu, Hadi tengah pegang phone saya. Pula tu dia terjatuhkan phone saya tu pula. Saya masa tu tengah marah kan, tengah marah apa tak tahu, saya terpukul Hadi. Saya faham, sebenarnya Encik Ali tak sengaja kan? Ya, saya memang tak sengaja. Entah apa benda lah, saya tahu saya tak mana yang rasuk saya time tu. Saya faham. Kadang-kadang kita kena sedar yang kita ni pun manusia je. Kita memang tak lari daripada buat kesilapan. Tapi ada perkara yang penting, iaitu kita kena sedar dengan kesilapan yang kita buat tu. Kalau kita tak sedar, kita akan buat berulang kali. So saya rasa Encik Ali sedar
dengan kesilapan Cik Alif, saya rasa itu pun dah cukup bagus sebenarnya. Okey, Puan Aisyah, tadi saya terdengar daripada Puan Aisyah kata Cik Alif nak kahwin lain. Saya rasa itu perkara yang sangat terkesan pada Puan Aisyah. Ya Cik Rahman, itu contoh seorang suami dan seorang ayah kepada anak-anak dia. Berdua-duaan depan mata kami Cik Rahman. Cik Alif berdua-duaan dengan perempuan lain? Ya Cik Rahman. Betul ke Cik Alif? Ya, saya mengaku bab tu. Masa hari tu saya serang oleh Dini dengan Hadi. Masa tu saya tengah bersembang dengan perempuan. Oh ya ke? Sebenarnya siapa perempuan tu Cik Alif? Sebenarnya perempuan tu salah seorang staff kat tempat saya kerja tu. Saya memang banyak luangkan masa dengan dia, banyak share masalah dengan dia, banyaklah saya lebih banyak masa dengan dia. Tapi Cik Alif tak rasa benda itu salah? Sebab saya nampak sekarang ni Cik Alif macam tak kisah. Saya pun tak tahu. Saya memanglah saya rasa macam salah benda ni. Tapi lama-kelamaan saya rasa dia tu lagi memahami berbanding si saya. Dia tu lagi mengambil berat lah. Okey, apa yang saya boleh simpulkan berdasarkan apa yang Cik Alif cerita, Puan Aisyah cerita, disebabkan Puan Aisyah rasa banyak sangat kerja dekat tempat kerja di rumah, banyak sangat kerja digalas oleh Puan Aisyah. Puan Aisyah rasa Puan Aisyah tak dibantu oleh suami, dan suami juga tak memberi peranan yang baik pada Puan Aisyah dalam rumah tangga. Cik Alif pula rasa tidak dihormati, rasa tak dilayan oleh Puan Aisyah dengan baik, sampaikan segala masalah Cik Alif tu didengari oleh pihak yang ketiga. Itu yang akan sekali Cik Alif lah, Cik Alif cakap tadi, sehingga buatkan Cik Alif suka dekat dia dan buat keputusan untuk kahwin dengan dia. Okay, tak apa, saya faham kesusahan yang dihadapi oleh Cik Alif dan juga Puan Aisyah. Cuma saya nak ingatkan, kita ni dalam Islam Cik Alif, Tuhan tu dia takkan uji hamba dia melebihi daripada kemampuan kita. Betul tak? Jadi kita kena ingat setiap apa yang kita buat, setiap apa yang Tuhan bagi ujian pada kita tu ada kemahan sebaliknya. Betul tak Cik Alif? Betul. Okey, baik, tak apa. Saya rasa cukup dulu sekali ni. Saya rasa dah pandang dah kita punya pertemuan ni. InsyaAllah kita sambung dengan sesi yang seterusnya. Boleh? Boleh. Okay, baik. Assalamualaikum Puan Aisyah, Cik Alif. Macam mana hari ni? Apa khabar? Salam, sihat je Alhamdulillah. Macam mana perjalanan datang ke sini tadi? Oh, okey je. Cuma jalan jam sikit tadi, biasalah. Ada accident kan. Tu yang lambat sikit kami datang. Okey, tak apa. Sebenarnya saya pun ada urusan sebenarnya. Kalau ikutkan, saya pun lewat jugalah sebenarnya. Tapi tak apalah, kalau kita dah jumpa ni pun dah kira baik lah. Okey, saya rasa kita boleh teruskan kot dengan sesi kaunseling kita. Sesi lepas, kita ada bincangkan apa yang berlaku di antara Puan Aisyah dan juga Cik Alif. Sesi yang lalu, Cik Alif ada bagi tahu yang Cik Alif ada berkawan dengan rakan sekerja dekat tempat kerja Cik Alif, mana dia orang yang selalu dengar masalah Cik Alif. Dia faham Cik Alif, dia layan Cik Alif dengan baik, lebih daripada isteri Cik Alif sendiri. Jadi sebenarnya saya nak tanya, tujuan sebenar-benar Cik Alif datang sini ni sebab apa sebenarnya? Memang sebab nak buat perubahan pada hati anak cik ke, ataupun sebenarnya ada tujuan lagi besar daripada itu? Sejujurnya Encik Rahman, saya memang rasa tenang tahu bila saya share masalah saya, bila saya berbual-bual dengan dia. Saya rasa seronok lah bila dengan dia. Tapi ada satu benda saya perlu akui, benda ni datangkan kesan buruk dekat keluarga saya. Dan saya rasa yang paling besar sekali adalah anak saya lah. Saya risau benda ni akan menjejaskan masa depan dia. Jadi saya perlu perbetulkan pemikiran dia. Jadi Cik Alif sedar yang keluarga Cik Alif ni, yang Cik Alif bina sekarang ni lagi penting lah berbanding hubungan Cik Alif dengan rakan sekerja Cik Alif tu. Ya, betul. Okey, baik. Sekarang ni saya nak tanya dengan Puan Aisyah, dengan Cik Alif, apa yang awak berdua nak buat untuk nak selamatkan rumah tangga awak berdua ni? Cik Rahman, sebenarnya saya buat semua ni sebab anak saya. Sebab dia ni lah salah satu anak yang saya ada. Saya fikir dia perjalanan yang dia ada sekarang ni masih jauh.
Jadi saya tak nak disebabkan saya dengan suami saya akan menjejaskan pembesaran dia, kehidupan dia untuk membesar. Lepas balik daripada sesi yang lepas, saya ada berfikir, memang saya rasa kecewa, memang saya rasa dia khianati saya sama suami saya. Tapi saya tersedar daripada apa yang suami saya cerita, saya pun ada silap saya sendiri. Jadi saya dan suami saya perlulah ubah cara kami untuk anak-anak kami. Jadi puan rasa perubahan yang berlaku pada anak puan tu bukan disebabkan suami puan saja, tapi puan sendiri pun ada silap dia, betul puan? Okay. Puan kata puan sedar dengan kesalahan puan. Boleh saya tahu kesalahan apa yang puan nak ubah? Macam mana saya nak cakap Encik Rahman? Saya rasa silap saya yang paling besar adalah daripada segi layanan saya lah pada suami saya. Saya sentiasa berkata kasar kepada dia. Saya membanding-bandingkan dia dengan kawan-kawan saya. Saya tak memahami dia dan sebagainya. Saya rasa kesilapan ni yang perlu saya ubah. Cuma saya berharap saya dekat suami saya untuk bantu saya berubah. Saya perempuan, saya sedar kemampuan saya, kudrat saya macam mana. Saya lemah, dia lelaki dan dia kuat. Jadi saya sangat memerlukan bantuan dia untuk saya berubah. Atau senang cerita, two-way communication. Biasalah memberitahu satu sama lain. Jadi saya rasa puan dah sedar lah. Saya rasa puan tahu apa yang puan nak buat. Betul. Cik Alif pula, Cik Alif macam mana? Saya rasa benda pertama yang saya perlu buat sekarang ni, saya kena fokus kat family saya dulu. Saya sedar saya tak sepatutnya libatkan orang ketiga dalam masalah keluarga saya sendiri. Lagi-lagi orang tu perempuan. Saya ni pula suami orang. Saya akan cuba perbaiki hubungan saya dengan keluarga saya. Saya cuba memainkan peranan saya sebagai suami sebaik mungkin, dan saya cubalah untuk membantu meringankan beban dia. Betul ada kata tadi, bila dia berlaku pertelingkahan, saya selalu mengelak. Saya ni ego. Sebab tu saya rasa kita ni selalu gaduh. Okey, baik. Jadi dekat sini saya faham yang mana Puan Aisyah nak cuba untuk hormat suami puan, layan dengan baik, memahami suami puan, dan puan nakkan ada two-way communication dengan suami puan. Dan Cik Alif, saya faham yang Cik Alif nak cuba untuk tumpukan bahagian kepada keluarga Cik Alif, cuba untuk luangkan masa dengan isteri Cik Alif sendiri dan bantu isteri untuk ringankan beban dia. Okey, saya rasa Puan Aisyah dengan Cik Alif dah tahulah apa yang perlu dibuat. Saya rasa saya tak perlu untuk tambah ataupun bagi idea saya ke. Saya rasa cukup untuk selamatkan rumah tangga buat setakat ni. Saya rasa azam Puan Aisyah dengan Cik Alif ni akan memberi perubahan dan juga impak yang positif lah kepada anak awak berdua, insyaAllah. Jadi apa perancangan Cik Alif, Puan Aisyah lepas ni? Saya rasa saya kena berbincang untuk berbaik semula dengan isteri saya. Pula tu saya rasa ini tanggungjawab saya sebagai seorang suami untuk berbaik dengan dia dan anak saya. Saya cuba mengetemukan keluarga saya dulu sekarang. Jadi Cik rasa hubungan Cik dengan rakan sekerja Cik tu perlu ke diteruskan? Saya sedar benda ni sebenarnya dah terlanjur. Saya sedar kesilapan saya. Nanti saya cuba untuk berjumpa dengan dia. Saya cuba berbincang dengan dia untuk putuskan hubungan kita orang. Jadi saya nampak Cik Alif memang betul-betul tekad lah nak hentikan perhubungan Cik Alif dengan kawan Cik Alif tu. Bagi saya, Cik beranilah untuk hadapi benda ni dan bertanggungjawab dengan segala apa yang berlaku. Okey, Puan Aisyah pula, macam mana perancangan Puan lepas ni, macam mana? Saya sedar semuanya sebenarnya ujian. Saya perlu muhasabah diri saya sendiri. Saya balik pada hari itu, saya ada terfikir untuk pergi bercuti dengan family saya untuk mendapatkan balik buah kami. Oh, pergi bercuti. Saya rasa itu perancangan yang baik, Puan. Saya sendiri tak terfikir. Dekat mana tu, Puan? Banyak tempat yang saya nak pergi, tapi yang paling saya rasa jadi pilihan saya adalah Terengganu. Kerana anak saya nak sangat tengok penyu. Jadi kami cadang untuk pergi ke Terengganu lah. Saya pun suka juga pergi Terengganu, Puan.
dah lama juga saya tak pergi. Tapi saya pergi tu bukan sebab saya nak pergi tengok video macam nak buat. Saya suka makan. Dekat sotong Pok Nong tu memang sedap betul buat. Okay, saya rasa cukuplah sesi kita untuk setakat ni. Kita akan sambung untuk sesi seterusnya. Cumanya sebelum kita berakhir, saya sebenarnya nak bagi beberapa kerja untuk Cik Ali dan juga Puan Aisyah waktu awak berdua balik rumah nanti. Boleh? Boleh tu. Apa tu cik? Okey, saya nak awak berdua balik nanti, awak dengan anak awak berdua banyakkan aktiviti bersama-sama. Awak makan sama-sama, tengok TV sama-sama, solat berjemaah setiap 5 waktu, dan make sure kalau awak pergi mana-mana, update diri masing-masing, supaya awak berdua saling tahu keadaan semasa masing-masing. Boleh? Boleh insyaAllah. Okey, kita akan jumpa untuk sesi akan datang lah. Terima kasih. Assalamualaikum Puan Aisyah, Cik Ali. Wah, saya nampak senyum daripada tadi. Waalaikumsalam Cik Rahman. Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa. Saya sebenarnya tertunggu-tunggu juga Cik Ali, Puan Aisyah untuk datang untuk sesi kali ini, sebab dah lama sangat lah kita tak jumpa. Ya Cik Rahman, saya minta maaf lah. Selepas sesi kita yang lepas tu, saya banyak bawa keluar anak kecil saya berjalan. Kami balik kampung, kami makan angin. Dan satu pun sebelum kami keluar jalan tu, anak saya tengah periksa time tu. Jadi macam mana pergi bercuti hari tu? Alhamdulillah, seronok sangat bercuti. Biasanya saya akan stres, akan penat pasal kerja. Kerja kat rumah, kerja kesiapan. Tapi lepas cuti tu, Alhamdulillah tenang rasa diri saya. Betul tu cik. Saya pun tengok diorang happy, saya pun happy juga. Adi, macam mana? Happy tak jalan dengan ibu dengan ayah hari tu? Hadiah saya happy sangat. Dah sedap pergi lagi. Sekarang ibu dengan ayah tak gaduh dah. Syek tahu je. Hari tu ibu dengan ayah ada tak ajak Adi tengok TV sama-sama ke, makan sama-sama ke, solat sama-sama ke? Ada tak? Ada. Hari tu ibu dengan ayah ajak saya tengok Bobot. Bobot jadi sorry yang baru tu. Saya pun tak tengok lagi tu. Saya tengok. Lepas tu solat pun dah ajak sekali. Tapi itulah, ibu tak solat. Anak ibu ni, ibu dah cakap ibu ni special. ABC kan, kalau katakan. Nampaknya Encik Alif dengan Puan Aisyah memang buatlah apa yang saya suruh hari tu. Jadi macam mana rasa bila dah buat tu? Perasaan tu macam mana? Hubungan macam mana? Alhamdulillah Encik Rahman, saya rasa hubungan kami anak-anak banyak berubah. Selepas kami buat aktiviti sama kan, kami berjalan sama, kami makan sama, saya rasa banyak berubah lah, dan banyak mengeratkan hubungan kami anak-anak. Betul sangat Cik Rahman. Saya pun perasan saya dah kurang bergaduh dengan suami saya. Sebab suami saya kalau ada apa-apa masalah, dia akan terus berbincang dengan saya. Saya rasa macam saya ni diutama sangat-sangat sebagai isteri dia. Nampaknya Puan dah gembira. Apa yang saya nampak lah, Puan dah gembira dengan kehidupan Puan sekarang. Berbeza masa saya mula-mula jumpa Puan dulu. Puan sedih, Puan murung, tak macam ni lah. Sekarang senyum telinga. Alhamdulillah, syukur Cik Rahman. Betul lah apa yang Cik Rahman kata dulu. Waktu mula-mula saya datang ke sesi ni, Allah tidak memuji hamba-Nya melebihi apa yang dia mampu. Bagus Puan. Saya kagum dengan Puan Aisyah, dengan Encik Alif. Dapat buat perubahan yang saya rasa ini perubahan yang sangat besar lah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Bagi saya, semangat Puan Aisyah dengan Encik Alif ni sangat kuat. Ini pun semua atas jasa baik Cik Rahman. Cik banyak bantu kami sekeluarga. Saya ni hanya membantu saja Encik Alif, Puan Aisyah. Tapi yang menjayakan tu awak berdua sebenarnya, bukan saya. Ini semua adalah usaha awak berdua sendiri untuk buat perubahan tu. Saya harap Encik Alif, Puan Aisyah committed dengan keputusan yang awak berdua buat. Baik Cik Rahman, terima kasih banyak-banyak sebab Cik Rahman dah bantu bawa saya dan isteri saya. Sama-sama Encik. Jadi saya rasa bila saya lihat beberapa sesi yang kita jalani, saya lihat hubungan Encik Alif dan juga Puan Aisyah makin lama makin baik. Dan saya rasa tingkah laku Hadi pun semakin lama semakin pulih. Dan Encik Alif juga dinyatakan hubungan Encik, hubungan dengan Puan bertambah baik. Hari demi hari bertambah baik, semakin erat. Jadi saya rasa bolehlah kita tamatkan sesi kita pada kali ini
Tapi sekiranya Encik Alif atau Puan Aisyah ada isu yang lain, nak kongsikan masalah dengan saya, boleh telefon, boleh ataupun WhatsApp saya. Kita akan buat sesi yang baru lah. Okay? Baik. Saya harap hubungan Encik Alif dengan Puan Aisyah semakin kukuh, semakin erat dan bahagia sejahtera sentiasa. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih banyak, Cik. Sama-sama.